Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Setelah selang sehari saya mengambil ruang untuk saya mendapatkan angin sedikit Agak lama saya telah pun ke udara. Jadi semalam saya telah ambil ruang untuk berehat, dan hari ini saya akan sambung dengan membawa topik-topik yang baru, topik-topik yang berkait lagi dengan kisah akhir zaman, kisah yang memang menjadi satu persoalan-persoalan pertanyaan kepada semua. Jadi sebagaimana yang telah saya nyatakan daripada awal, hari ini saya akan membawa satu topik yang pertama daripada 7 topik yang akan berlanjutan insya-Allah, iaitu bilakah kemunculan Imam Mahdi. Persoalan bila datang Imam Mahdi adalah perkara yang sangat besar ataupun sangat dinanti-nantikan oleh ramai pihak, khususnya kepada mereka yang mempunyai kepercayaan, yang percaya bahawa adanya sosok yakni Imam Mahdi sebagai pemimpin ataupun bakal pemimpin kepada umat manusia di atas muka bumi. Imam Mahdi bukanlah untuk satu bangsa, bukanlah untuk satu pihak sahaja atau bagi sebuah negara sahaja, tapi Imam Mahdi adalah sosok yang akan membawa nilai-nilai kepimpinan dan juga membawa segala keupayaan yang berbalik kepada keharmonian, kesamarataan, keadilan kepada semua bangsa manusia di seluruh muka bumi. Tidak kiralah apa juga latar belakang mereka, tidak kiralah apa juga kepercayaan mereka, tapi hakikatnya kedatangan Imam Mahdi akan menyatupadukan semula umat manusia sehingga mereka itu akan dapat menilai realiti, dan daripada situ akan diberikan peluang untuk membuat keputusan sama ada bertauhid kepada Allah ataupun terus kekal dengan posisi penentangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, bilakah Imam Mahdi akan muncul? Bilakah beliau akan mengeluarkan diri dia daripada suasana yang masih lagi menjadi misteri kepada keseluruhan manusia, daripada berbagai latar belakang, daripada berbagai situasi. Begitu banyak sekali perkara-perkara yang berkait tentang kedatangan beliau telah pun diramalkan, telah pun dibahas dengan begitu panjang oleh ilmuwan-ilmuwan, oleh berbagai-bagai latar belakang keilmuan, daripada berbagai-bagai sumber, daripada berbagai-bagai situasi, yang mana masing-masing akan menjelaskan dan juga mempertahankan teori-teori dan juga semua informasi-informasi yang telah dihimpun, telah difahami dan dibahas sebagai sesuatu yang benar. Apa juga yang dapat saya katakan di sini tuan-tuan dan puan, kedatangan Imam Mahdi adalah suatu situasi yang mana bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada perkara-perkara yang gaib, yakni kepada hari akhirat, beriman kepada surga dan neraka itu wujud, beriman kepada hakikat bahawa adanya malaikat, kiamat, maka itu semua akan berbalik semula kepada persoalan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, persoalan kemunculan Imam Mahdi. Jadi apa yang ingin saya nyatakan, untuk Imam Mahdi muncul, untuk dia muncul di khalayak ramai yang ada pada saat ini ataupun masa depan, sebenarnya akan berbalik kepada 4 faktor yang khusus. Jadi saya akan terangkan satu persatu tentang faktor-faktor tersebut yang akan menjadi sebagai satu asbab atau satu penyebab kenapa Imam Mahdi akan memunculkan dirinya. Selagi keempat-empat perkara ini tidak dapat dipenuhkan, selagi ini tidak dipenuhkan
maka persoalan untuk Imam Mahdi muncul adalah sesuatu yang akan menjadi sebagai impian semata-mata. Maka ia perlu difahami apa yang cuba saya sampaikan adalah sesuatu yang sentiasa akan berbalik kepada cerminan kepada Imam Mahdi, yakni junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada lagi pendekatan baru, tidak ada lagi suatu cara baru, tidak ada lagi satu agama baru ataupun ajaran baru, melainkan ianya adalah syariat, ialah suatu cara hidup, pendekatan ataupun tauhid yang sama yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan dikembalikan semula oleh Imam Mahdi. Maka tidak ada lagi soal-soal yang membezakan di antara pihak dengan pihak, tetapi soal-soal yang akan mengembalikan perbezaan-perbezaan di antara satu sama lain kepada satu titik yang sama, iaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi apakah 4 perkara yang akan saya sampaikan? Kerana kita ada 7 episod, maka hari ini saya akan terangkan 4 perkara terlebih dahulu, yang mana ia melibatkan peringkat. 4 perkara kepada 1 peringkat. Apakah peringkat tersebut? Ini pertama sekali, peringkat masyarakat. Maka masyarakat akan memiliki peranan yang sangat besar. Masyarakat akan menjadi sebagai suatu asbab kenapa dan bagaimana, untuk apa munculnya Imam Mahdi. Harus difahami, Imam Mahdi adalah kepimpinan. Imam Mahdi adalah sosok yang akan membawa leadership, memimpin, yang akan memberikan tunjuk ajar, memberikan cara, memberikan ruang bagaimana untuk kita berfikir, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan. Maka beliau akan menjadi pemimpin. Maka dalam soal ini tadi, perkara pertama adalah kepimpinan. Maka ada 4 yang berbalik kepada masyarakat. Perkara yang pertama adalah kepimpinan. Bagaimana yang dimasukkan kepimpinan? Tuan-tuan dan puan-puan, saatnya Imam Mahdi muncul dalam fasa kepimpinan, bermakna dunia tidak ada lagi pemimpin. Kerana selagi ada pemimpin yang masih boleh menjalankan amanah, yang masih boleh meletakkan susun galur apa yang ada di atas muka bumi ini, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui apa yang telah beliau terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka selagi itu tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi tidak akan memunculkan dirinya. Masih ada lagi pemimpin yang boleh meneruskan, yang boleh menjalankan tanggungjawab atas apa yang sepatutnya. Beliau tidak akan memunculkan diri. Maka atas perkara yang pertama, syarat yang pertama adalah kepimpinan itu tidak lagi wujud. Nilainya kosong. Nilai kepimpinan itu tidak lagi membawa suatu susul galur ataupun jalan yang akan membawa Imam Mahdi untuk memunculkan diri beliau. Kerana Imam Mahdi ini bukan gila kuasa, ya tuan-tuan dan puan-puan. Bukan dia beria-ria nak jadi pemimpin. Bukan dia beria sangat nak jadi sultan, raja ataupun pemimpin kepada mana-mana pihak. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin di saat kepimpinannya diperlukan. Bukan untuk dia ingini, dia nak jadi pemimpin. Ya, dia nak jadi pemimpin, maka dia akan jadi pemimpin. Bukan begitu, ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu buanglah sifat-sifat kepada siapa-siapa sekalipun yang rasa nak jadi Imam Mahdi itu, asal rasa nak jadi Imam Mahdi, maka saat itu telah pun jelas tidak layak meletakkan posisi sebagai Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi adalah pemimpin yang akan membawa diri dia kepada kepimpinan di saat ia diperlukan. Tetapi apabila saat masyarakat masih ada pemimpin-pemimpin yang masih lagi mempunyai suatu nilai-nilai, walaupun 1%, 1% nilai kepimpinan yang merangkumi kepada keseluruhan umat manusia, maka Imam Mahdi tidak akan memunculkan dirinya. Itu prasyarat yang pertama. Dari segi kepimpinan, kosong. Kepimpinan masyarakat kosong. Jadi bagaimana kalau kita katakan Tuan Pal Masa Bayu, bukankah ada pemimpin-pemimpin
yang kita lihat menjaga kepimpinan bagi masyarakat dia. Masih ada lagi pemimpin tertentu yang menjaga masyarakatnya, yang hidup dalam keadaan yang masih harmoni. Maka di sini harus kita fahamkan, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang saya katakan daripada awal, Imam Mahdi bukan pemimpin untuk satu masyarakat. Imam Mahdi bukan untuk pemimpin satu bangsa. Imam Mahdi adalah pemimpin kepada seluruh umat manusia. Maka apabila ingin menilai dalam soal ini tadi, baliklah kepimpinan itu mesti pada peringkat dunia, bukan lagi kepada kepimpinan peringkat kecil sahaja, satu ruang saja, satu kelompok sahaja. Tetapi dunia telah pun berada dalam situasi zero pemimpin. Banyak pemimpin sekalipun, ramai sekalipun pemimpin yang ada pada saat itu, tetapi mereka hanya mementingkan kepimpinan bagi pihak-pihak mereka sahaja, kelompok-kelompok mereka sahaja, tanpa mengambil kira, tanpa menilai pihak-pihak yang lain, pihak-pihak yang mana juga manusia, yang tidak ada lagi kepentingan bagi mereka. Maka itu bukanlah kepimpinan yang dimaksudkan. Tetap kosong. Nilai kepimpinan adalah nilai kepimpinan kepada manusia tanpa mengira di manakah kedudukan mereka, di manakah darjat mereka, apakah latar belakangnya, apakah jenis bangsanya, bagaimanakah statusnya. Maka ia adalah sama di sisi posisi kepimpinan kepada Imam Mahdi. Maka jika kita lihat pada hari ini, jika kita menilai pada hari ini, jika adalah pemimpin-pemimpin sedemikian masih wujud yang memperjuangkan nasib bangsa manusia, yang mempunyai posisi jelas, ya, posisi jelas maksud saya ini formal, ya, yang formal, maka ianya tidak akan ada ruang lagi kepada Imam Mahdi untuk memunculkan dirinya. Maka masyarakat yang saya masukkan ini adalah masyarakat dunia, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah masyarakat kepada kelompok-kelompok yang kecil. Maka untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah dunia pada hari ini, perhatikanlah dunia pada hari ini. Adakah dunia hari ini mempunyai pemimpin? Adakah dunia hari ini telah pun mempunyai satu ciri-ciri kepimpinan yang jelas untuk dijadikan sebagai pemimpin yang mewakili kepada seluruh umat manusia? Maka jika kita lihat, jika kita nilai, dan saya memohon tuan-tuan dan puan-puan turut sama menilai, buka hati, buka jiwa kita, gunakan akal fikiran kita yang waras, yang sihat. Maka ambillah semua maklumat-maklumat yang ada, data-data yang ada. Kemudian daripada situ, tuan-tuan dan puan-puan, buatlah hitungan dengan jujur, buatlah hitungan dengan ikhlas, jelas. Maka apabila hitungan dan juga maklumat-maklumat tersebut telah pun diperolehi, apa juga keputusan daripada situ yang jujur, yang benar, yang tidak diselewengkan maklumat-maklumat tersebut, maka keputusan itu dapat kita gunakan untuk menilai sama ada Imam Mahdi akan muncul atau tidak pada saat itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bertanya kepada saya yang telah berjalan di 3/4 dunia, yang telah melihat begitu ramai pemimpin-pemimpin, suasana-suasana di dunia pada hari ini, maka tuan-tuan dan puan-puan, saya amat jelas, amat yakin bahawa Imam Mahdi akan muncul dalam waktu yang sangat-sangat hampir, sangat-sangat dekat. Dan daripada situasi yang ada pada hari ini, Imam Mahdi bila-bila masa akan memunculkan dirinya. Kenapa saya berkata begitu, tuan-tuan dan puan-puan? Balik kepada apa yang saya nyatakan tadi, kerana masyarakat hari ini memerlukan kepimpinan. Kerana masyarakat hari ini kosong kepimpinan. Tidak ada lagi suatu kekuatan kepada mana-mana pemimpin yang ada di atas muka bumi yang dapat memberikan nilai yang sama kepada mana-mana bangsa dunia. Jika kita lihat sebuah negara yang mempunyai kekayaan, bagi seorang pemimpin kepada sesebuah negara, maka dia akan menjaga masyarakat ataupun rakyatnya sahaja, dan dia akan membiarkan masyarakat yang lain terbiar kelaparan, kebuluran, dan menghadapi begitu banyak kesukaran
tanpa pemimpin yang mempunyai kuasa bagi sesebuah negara yang mempunyai keupayaan melakukan apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah apa yang berlaku kepada negara-negara yang sedang mengalami konflik. Negara-negara contohnya di Timur Tengah, yang berlaku di Syria, yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Somalia, yang berlaku di Yaman, yang juga berlaku begitu banyak keadaan kesengsaraan yang di Afghanistan contohnya, contohnya di Kashmir, dan juga banyak lagi negara-negara yang lain yang dikatakan sebagai negara-negara konflik. Di Afrika contohnya, di manakah pemimpin-pemimpin, di manakah mereka-mereka yang sepatutnya menghulurkan bantuan, yang memberikan pertolongan kerana seorang pemimpin, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW tidak memilih di kalangan sesiapa sekalipun sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua kepada masyarakat. Beliau mengambil kira kepentingan semua secara sama rata, secara adil. Maka apabila kita lihat pada hari ini, pada saat ini, sangat jelas, sangat khusus bahawa dunia hari ini masyarakatnya kosong kepimpinan. Maka bila kosong kepimpinan, Imam Mahdi akan muncul. Kerana dunia sedang menyeru, sedang meraung, masyarakat dunia meraung, masyarakat dunia sedang minta seseorang untuk memberikan solusi, untuk memberikan jawapan, untuk memimpin mereka. Maka itulah saatnya nanti datangnya Imam Mahdi kerana beliau diperlukan. Itu adalah perkara yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bawa secara ringan terlebih dahulu. Ini baru topik yang pertama ya. Jadi kita bawalah secara ringkas, secara dasar dahulu, tidak terlalu mendalam ya. Surface lah, bukan dasar ya, surface, supaya mudah dihadam ya. Kerana kita ada 7 episod yang akan saya kupas satu persatu. Jadi perkara pertama adalah masyarakat yang berbalik kepada kepimpinan. Yang keduanya tetap lagi masih lagi dalam fasa masyarakat, tetapi dalam soal keilmuan. Pertama adalah kepimpinan, kedua adalah perkara keilmuan. Apa yang dimaksudkan keilmuan? Lihatlah tuan-tuan dan puan-puan, apa juga sejarah dunia, apa juga sejarah bangsa, apa juga sejarah peradaban mana-mana sekalipun, zaman berzaman berlalu ya, akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan, akan mewujudkan ilmuwan-ilmuwan besar bagi sebuah masyarakat ataupun sebuah peradaban. Maka ilmuwan-ilmuwan ini nanti akan menjadi sebagai peneraju nukleus kepada pembangunan bagi masyarakat tersebut, dan akhirnya dia berkembang menjadi sebuah masyarakat yang besar yang membina peradaban yang menjadi sebagai satu contoh kepada masyarakat-masyarakat yang lain. Maka ini semua berlaku kerana adanya ilmuwan, dan ilmuwan itu adalah mereka yang melaksanakan pengetahuan. Ingat kepada apa yang telah saya sampaikan video-video yang sebelum ini. Maka pada masyarakat yang pasal yang pertama, perkara yang kedua iaitu keilmuan. Keilmuan kosong. Maka apa yang akan berlaku? Yang katakan keilmuan itu kosong, iaitu apabila datangnya Imam Mahdi, dan ia akan munculkan dirinya apabila segala pusat ilmu, segala nilai-nilai keilmuan, segala perkara yang berkait tentang pendidikan membawa nilai kosong. Apabila itu berlaku, Imam Mahdi akan muncul. Masyarakat tidak lagi memahami apa erti pendidikan, masyarakat tidak memahami lagi apa itu sebenarnya ilmu. Masing-masing akan cuba mengejar kertas-kertas yang tertulis pangkat dan derajat, namun tidak membawa nilai-nilai moral di dalam hidup mereka lagi. Menjadi orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dari segi akademik, tetapi dalam masa yang sama apabila menjadi pemimpin, golongan-golongan ini yang akan merakuskan diri mereka, yang akan merampas segala hak-hak yang lain yang telah diamanahkan kepada mereka. Rasuah menjadi perkara-perkara yang biasa yang dihalalkan oleh mereka, dan ianya akhirnya menjadi budaya kepada bangsa dan masyarakat.
Kenapa itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana sistem pendidikan, keilmuan yang telah dimiliki berbalik kepada nilai kosong. Keilmuan telah pun menjadi sebagai satu wadah untuk menaikkan masyarakat ataupun individu atau kelompok tertentu menjadi super dominan, menjadi super power, menjadi super bangsa kepada bangsa-bangsa yang lain. Lalu mereka telah menggunakan apa yang dibangunkan berdasarkan keilmuan yang dimiliki dan dinamakan sebagai peralatan, tools ataupun teknologi. Lalu daripada situ berlakulah pemecahan kuasa, mengganggu ketenteraman pihak-pihak yang lemah, maka yang gagah menjadi raja kepada yang lemah. Negara-negara yang memiliki teknologi-teknologi yang khusus, yang terkini ataupun yang tertinggi di kalangan masyarakat yang lain, akan menjadi dominan kepada negara-negara yang lain. Maka keilmuan yang mereka miliki bukan lagi untuk keharmonian. Keharmonian itu hanya sebagai satu impian, kisah-kisah di dalam buku semata-mata, di dalam novel, tetapi bukanlah sebagai satu realiti. Maka ilmu-ilmu yang telah dimiliki di dalam berbagai-bagai bidang, di dalam berbagai-bagai cabang, berbagai-bagai teknologi yang dikatakan hebat, canggih, hanya membawa manusia jauh daripada kemanusiaan, membawa manusia jauh daripada sifat-sifat yang telah dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah dinyatakan oleh para rasul yang terdahulu, bertauhid kepada Allah. Tetapi jangan lupa tanggungjawab kamu di atas muka bumi. Apakah tanggungjawab kita kepada muka bumi? Ya, ini tanggungjawab manusia, tanggungjawab saya, tuan-tuan dan puan-puan dan semua manusia, memakmurkan muka bumi. Maka tidak akan berlaku proses itu jika kita tidak memegang keilmuan sebagaimana yang telah ada ditetapkan kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW, yang mana di situ adanya Al-Quran dan sunnah baginda. Masyarakat yang telah pun berada dalam status yang keliru, masing-masing mengejar pangkat dan darjat dengan menunjukkan ilmu masing-masing. Ilmu bukan lagi menjadi sebagai satu wadah untuk mengeratkan silaturahim. Ilmu bukan lagi menyebabkan merasa diri rendah diri ataupun merasa diri itu serba-serbi berkurangan, tetapi ilmu menjadikan seseorang itu menjadi sombong, menjadi seseorang itu merasakan dirinya paling besar daripada yang lain. Maka itulah akhirnya yang saya katakan tadi, ilmu telah pun berada pada nilai kosong. Keilmuan tidak lagi wujud dengan keharmonian. Keilmuan wujud atas faktor kesombongan. Maka pakaian-pakaian sombong telah menjadi sebagai pakaian resmi kepada ilmuwan-ilmuwan di dunia, menjadi pakaian resmi kepada masyarakat di seluruh dunia. Maka pada saat itu, tuan-tuan dan puan-puan, muncul Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi untuk meletakkan semula titik ilmu, meletakkan semula nukleus ilmu, lalu mengembalikan manusia kepada ilmu yang sebenar, iaitu ilmu daripada Al-Quran dan ilmu yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, sunnah beliau, penyataan beliau yang khusus berlandaskan kepada Al-Quran. Apakah yang ingin dijelaskan di sini, tuan-tuan dan puan-puan? Pendidikan yang juga membawa nilai-nilai moral, nilai-nilai yang membawa kita kepada kebaikan, bukan kepada keuntungan. Bukan lagi bercerita untuk menjadi kaya. Ilmu bukan untuk menjadikan kita kaya. Ilmu bukan untuk menjadikan kita orang yang hebat di mata manusia. Ilmu sebenarnya diperlukan untuk keharmonian bagi diri kita, bagi diri anak-anak isteri kita, kebahagiaan bagi keluarga-keluarga kita, dan kebahagiaan keharmonian bagi seluruh masyarakat. Tetapi apabila ilmu itu tidak lagi menjurus ke arah sedemikian, ilmu tidak lagi membawa manusia kepada kebaikan, tetapi saling bersengketa di antara satu sama lain, saling beradu domba, menunjukkan keilmuan yang masing-masing memiliki lebih hebat daripada yang lain, maka itulah saatnya Imam Mahdi akan muncul. Maka berbalik kepada persoalan itu, tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya jelaskan untuk perkara yang kedua, jika dilihat kepada status hari ini,
Jika dilihat dengan keadaan pada hari ini, maka saya, Masa Bayu, menjelaskan waktu itu telah pun sampai dan pendidikan yang ada pada hari ini adalah pada nilai kosong. Jadi dah dua perkara, tuan-tuan dan puan-puan. Dah dua perkara yang menjelaskan Imam Mahdi dah patut muncul. Bila? Semalam lagi dah patut muncul dah, jika ambil dua perkara ini. Pertama kepimpinan, kedua keilmuan, dua-dua pada nilai kosong. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang tidak mahu menerima, tidak mahu menerima hakikat yang apa yang saya nyatakan, buka-bukalah mata, berjalanlah di atas muka bumi, catatlah segala perkara yang dilihat, didengar, bukan hanya membaca daripada risalah-risalah, daripada internet, daripada buku-buku yang kita sendiri tidak melaluinya. Ingat, ilmu itu perjalanan, ilmu itu pelaksanaan pengetahuan. Jangan berkata-kata sesuatu yang tidak kita laksanakan. Ini yang akan menjelaskan posisi dunia pada hari ini. Tidak ada lagi ilmuwan. Sistem pendidikan telah pun melahirkan mereka-mereka yang menghafal, mereka-mereka yang mengingati tetapi tidak memahami apa yang dia hafal, tidak mengingati apa yang dia miliki itu untuk apa, keperluan apa, tetapi sekadar untuk menjawab soalan-soalan di sewaktu peperiksaan. Tetapi apabila dibawakan kepada kehidupan, maka mereka akan bingung, mereka akan merasa keliru, kerana pendidikan adalah balik kepada keilmuan kosong. Maka untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi sebenarnya muncul dan patut muncul pada saat ini. Bagaimana, tuan-tuan dan puan-puan? Berat ke? Di masing-masing bertanya dengan saya, Pal Masa Bayu, beritahulah bila Imam Mahdi nak muncul, ya, bila dia akan sampai, apa yang boleh kita jumpa, apa yang kita boleh lihat adalah satu faktor berdasarkan kepada tanda-tanda, hitungan-hitungan yang jelas. Jadi saya memberikan ruang ini kepada tuan-tuan dan puan-puan berfikir, ya. Saya tidak akan memberikan jawapan selangsung begitu, kerana ilmu itu perjalanan, ya. Jadi berfikir terus, kerana channel Masa Bayu ni channel berfikir, channel-channel yang nak menunjuk pandai, channel-channel yang nak dengar cepat pandai, channel-channel yang terus tahu, bolehlah rujuk kepada channel-channel yang lain, jangan channel Masa Bayu, kerana channel Masa Bayu akan menyebabkan anda berfikir, ya. Jadi perkara yang ketiga, masih juga dalam masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah yang ketiga? Apabila balik kepada persoalan pertama adalah kepimpinan, persoalan kedua pendidikan ataupun keilmuan, maka perkara yang ketiga berbalik kepada faktor ekonomi. Jadi lihat di dunia pada hari ini, lihat status kita pada hari ini, apa yang sedang berlaku di dunia, bagaimana keadaan pembahagian ekonomi yang ada kepada masyarakat dunia. Adakah ianya adil, ataupun ianya saling bersaing atas perkara-perkara yang tidak jelas? Kaya semakin kaya, miskin semakin jauh ditinggalkan. Tidak ada lagi masyarakat penyayang yang mempunyai nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kasih sayang sesama mereka. Matlamat telah menghalalkan cara, sehingga tidak lagi mengenal di mana hukum haram dan halal dalam jual beli. Meletakkan harga, mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda atas rakus nafsu yang telah pun dipupuk berdasarkan kepada faktor yang kedua tadi, iaitu keilmuan yang tidak membawa nilai moral, nilai-nilai moral kepada kemanusiaan. Maka apabila kita lihat pada hari ini, ekonomi hari ini adalah suatu sistem yang menghimpunkan sumber-sumber keperluan asas kepada manusia, tetapi ianya telah pun menyisihkan pihak-pihak yang berhak, dan ia dimasukkan dalam kantong-kantong mereka-mereka yang tamak haloba. Sistem-sistem kapitalis telah mewujudkan masyarakat-masyarakat yang mementingkan diri sendiri, yang menidakkan hak yang lain, kerana bagi mereka keuntungan adalah perkara yang paling penting.
buat keuntungan sebanyak-banyaknya, dapatkan kekayaan sebesar-besarnya, maka itulah manusia yang paling berjaya di atas muka bumi. Tidak kiralah apa cara yang digunakan, buatlah cara yang menjengkelkan perasaan, yang tidak ada maruah diri, yang tidak membawa kepada nilai-nilai kebaikan, tetapi kerana ia mendatangkan keuntungan, ia mendatangkan suatu perkara yang menaburkan wang ringgit kepada apa yang telah mereka usahakan, maka nilai-nilai moral, nilai-nilai kebaikan di dalam ekonomi, di dalam perdagangan tidak lagi menjadi persoalan. Jadi lihatlah tuan-tuan dan puan-puan, negara mana yang paling kaya pada hari ini, dan bandingkan negara mana pula yang miskin pada hari ini. Kemiskinan masih ramai yang lalui tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu kerana saya dulu anak orang miskin, tuan-tuan dan puan-puan. Saya miskin, jadi saya faham. Maka hari ini saya memahami kenapa Allah meletakkan saya dahulu kecil-kecil dalam keadaan yang sukar. Rupa-rupanya masa bayu, nak berjalan, melihat realiti, ya ini keilmuan itu perlu ada perjalanan. Maka daripada situ saya melihat dan saya telah meninjau begitu banyak tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat-masyarakat yang kelaparan. Saya pergi banyak negara-negara miskin, yang saya lihat yang tidak ada keupayaan untuk makan walaupun dengan makan sekeping roti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kalau di Malaysia datang bulan puasa, statistik menyatakan bertantan kita buang makanan. Setiap tahun bertantan tuan-tuan dan puan-puan, yang mana dikatakan kalau itu dihimpunkan selama 1 bulan boleh mencecah beri makan kepada berjuta manusia yang kelaparan. Pada saat kita sedang bergembira dengan makanan-makanan yang melimpah ruah, bayang atau tidak bayangkan macam mana masyarakat yang sedang menghadapi kesukaran di Syria contohnya, mereka yang tidak ada makanan contohnya, mereka yang tidak ada sesuatu yang nak digunakan sebagai mengalas perut mereka. Sistem dunia hari ini telah jatuh, sistem dunia hari ini telah pun rosak dengan ekonomi yang digunakan pakai. Maka apabila itu berlaku tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi kosong, masyarakat dengan ekonomi yang kosong, apabila itu berlaku, maka fasa yang ketiga datangnya, munculnya Imam Mahdi. Dunia akan kolaps dengan sistem ekonomi yang terpaksa diubah, tukar demi memenuhkan kepentingan agenda kepada pihak-pihak yang tertentu. Negara-negara yang besar-besar telah menggunakan kuasa ekonomi untuk menindas negara-negara yang miskin. Ekonomi telah menjadi sebagai satu alat untuk memulas tangan ke belakang bagi mereka yang menentang. Malah juga berlaku dalam sesuatu situasi negara-negara kebuluran akibat disekat daripada mendapat laluan ekonomi. Siapa yang sengsara tuan-tuan dan puan-puan? Bukan pemimpin kepada negara yang disekat ataupun masyarakat yang disekat, masyarakatnya yang akan menderita. Anak-anak kecil, ibu-ibu tua, warga-warga emas, mereka-mereka yang serba-serbi kekurangan, yang tidak ada ruang untuk mendapatkan makanan. Maka ekonomi itu telah pun membalikkan diri mereka kepada nilai kosong. Ekonomi yang tidak memakmurkan muka bumi, yang menjadikan manusia saling berbalah di antara satu sama lain. Itu yang berlaku kepada beberapa negara, kebanyakan negara menjajah negara-negara tertentu kerana ingin merampas sumber ekonomi yang ada pada negara-negara tersebut. Yang berlaku di Timur Tengah, peperangan-peperangan kerana merebutkan sumber asli, sumber minyak contohnya. Kenapa? Ekonomi membawa nilai kosong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah situasinya, begitulah keadaannya. Akhirnya nanti masyarakat akan mula berkata, apakah lagi kurangnya segala sumber yang ada di atas muka bumi pada hari ini, kerana
kami masih lapar. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan berlakunya lockdown ni pada hari ini, dapat tak berfikir dengan lebih tenang apa yang sedang berlaku kepada ekonomi dunia? Itu satu perkara, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi perkara yang paling dasar, setelah sekian lama kita akan dapat mengenal hanya beberapa orang manusia yang berada di dalam kelompok 10 orang, 100 orang terkaya di dunia. Keluarga-keluarga yang kaya di dunia, pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin yang kaya di dunia, yang mempunyai mahliga yang tersegam sebesar-besarnya, yang mempunyai pesawat-pesawat peribadi yang sampai tidak tahu untuk apa kegunaannya. Tapi dalam masa yang sama, ratusan bilioner, tetapi ada ratusan juta, bahkan bilion yang miskin kelaparan. Sistem ekonomi apakah ini? Itu adalah sistem ekonomi kosong. Maka apabila itu berlaku, Imam Mahdi akan munculkan dirinya, membetulkan sistem ekonomi, membawa semula satu sistem yang akan berteraskan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, memberi keadilan dan memberikan keharmonian kepada semua umat manusia tanpa mengira sempadan, tanpa mengira di manakah kedudukan mereka, kerana Islam itu adalah untuk semua. Islam itu selamat untuk semua. Allah itu bukan Tuhan kepada satu bangsa, bukanlah kepada suatu manusia sahaja. Segala-galanya yang ada di alam semesta, di atas muka bumi, adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi yang dibawa oleh Imam Mahdi adalah ekonomi yang akan memakmurkan muka bumi. Jika ada yang datang kepada saya, contohnya saya berbicara tentang diri saya, dan ramai yang bertanya dengan saya, kenapa saya tidak menjadikan diri saya membangunkan sesuatu yang akan menyebabkan saya jadi seseorang yang ternama dengan segala kekayaan. Maka jika itulah yang diterjemahkan dalam hidup, maka saya tidaklah jadi masa bayu pada hari ini yang bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan persoalan akhir zaman, persoalan tentang Imam Mahdi. Kerana saya membaca, saya menilai, saya mengkaji, saya memahami dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, berpandukan kepada Al-Quran, sangat-sangat jelas bahawa ekonomi yang ada pada hari ini adalah ekonomi kosong. Maka sekali lagi, untuk perkara yang ketiga, jika bertanya dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan, bilakah Imam Mahdi akan muncul? Semalam dah patut muncul. Kerana hari ini, jika ditanya dengan apa yang telah saya kaji, telah saya lepaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi telah wujud, dan dia perlu ada pada saat ini. Perkara yang ketiga telah pun dipenuhkan. 3 perkara yang diperlukan untuk kemunculan Imam Mahdi telah pun dipenuhkan. Pertama, kepimpinan kosong. Kedua, keilmuan kosong. Yang ketiga, ekonomi kosong. Maka apakah yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan? Maka yang keempat adalah kebahagiaan. Masyarakat kebahagiaan. Masyarakat yang dikatakan bahagia, masyarakat yang dikatakan mengejar kebahagiaan, indeks kebahagiaan, indeks kesejahteraan kosong. Kehidupan itu seolah-olahnya tidak mempunyai satu asbab yang jelas, tidak mempunyai matlamat yang jelas, sentiasa tidak sentiasa meletakkan diri tidak cukup, tidak berkecukupan dalam banyak perkara. Maka tidak ada nilai kebahagiaan yang khusus yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, rasa-rasanya hidup hari ini, ada tak rasa macam serba kurang ataupun ada yang hilang dalam diri? Apa yang tak cukup lagi sebenarnya? Nak ada kereta, dah ada kereta. Nak ada rumah, mungkin dah ada rumah, ya. Yang nak kata ada apa, keluarga, yang dah ada berkeluarga, dah ada anak, dah ada isteri. Apa lagi yang kurang? Semua dah cukup.
Tetapi tanyalah diri tuan-tuan dan perempuan sejujur-jujurnya, adakah tuan-tuan dan perempuan merasa bahagia dengan kehidupan di dunia pada hari ini? Ini soalan yang sangat senang untuk dijawab ya tuan-tuan dan perempuan. Tak perlu jadi rocket scientist, tak perlu kita nak belajar tinggi-tinggi. Tuan-tuan dan perempuan boleh jawab sendiri. Soalan saya mudah. Tanya pada diri tuan-tuan dan perempuan saat ini, saat sedang saya bertanya ini. Tak perlu nak tunggu besok, sekarang ni. Adakah tuan-tuan dan perempuan merasa bahagia dengan kehidupan sekarang? Adakah tuan-tuan merasa kehidupan yang dialami pada saat ini, dengan masyarakat yang ada di sekeliling pada hari ini, adakah ini masyarakat ataupun dunia yang akan tuan-tuan dan perempuan tinggalkan, wariskan untuk anak-anak, cucu tuan-tuan dan perempuan? Jujurlah pada diri, jawablah dengan jujur. Adakah apa yang sedang dilalui pada hari ini membawa nilai kebahagiaan yang sebenarnya, ataupun hanyalah palsu semata-mata, hanyalah rekaan-rekaan yang sekadar digunakan untuk melalui masa, untuk melepaskan rasa-rasa yang serba-serbi tidak kena, berhibur bukan kerana hiburan semata-mata, tetapi kerana tidak tahu apa yang ingin dilakukan lagi, mengisi kekosongan, maka ia akan datang kepada diri kita tuan-tuan dan perempuan. Adakah kita bahagia di dunia pada hari ini? Adakah yang kita lihat orang kaya itu bahagia? Kita lihat orang kaya itu bahagia kerana dia memiliki segala-gala perkara. Apakah ia menjadi orang yang sangat bahagia dengan segala harta yang melimpah ruah, tetapi rumahnya dipagar setinggi-tingginya? Kenapa? Kerana dia khawatir orang-orang yang miskin akan menceroboh rumahnya, kerana dia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Maka dia tetap juga tidak senang tuan-tuan dan perempuan, sentiasa curiga, sentiasa takut, pasang bodyguard, ya, ramai-ramai orang kaya-kaya dia ada kemampuan pasang bodyguard. Kenapa pasang bodyguard kalau dia dalam keadaan yang bahagia? Kalau dia merasa harmoni, dia tidak perlukan pembantu-pembantu, bodyguard dan sebagainya. Rumah tidak perlu dia letakkan pagar setinggi-tingginya, kerana ada rasa curiga, kerana rasa takut. Maka itu menunjukkan indeks kebahagiaan juga jelas bukan nilai yang maksimal, berbalik kepada nilai kosong. Maka tuan-tuan dan perempuan, perkara yang keempat, kebahagiaan masyarakat kosong. Tunjuklah kepada saya masyarakat mana yang bahagia. Tunjuklah kepada saya mana masyarakat yang gembira dengan apa yang telah mereka lalui dalam hidup mereka pada hari ini. Kerana masing-masing mencari kebahagiaan. Tuan-tuan dan perempuan sedang mencari kebahagiaan. Saya mencari kebahagiaan. Semua masyarakat dunia mencari kebahagiaan. Itu persoalan yang pertama. Apabila kita tanya kepada setiap individu, maka mereka akan menyatakan perkara itu adalah keutamaan bagi diri masing-masing. Kebahagiaan bagi diri sendiri, kebahagiaan bagi keluarganya. Yang paling tidak, itu sahaja ruangnya. Maka nilai daripada keadaan pada hari ini, dunia ini tidak ada lagi kebahagiaan. Apabila telah hilang silaturahim, telah hilang segala nilai-nilai kemanusiaan, moral-moral sebagaimana saya jelaskan daripada perkara yang pertama, kedua dan ketiga tadi, maka bagaimana boleh mendapat kebahagiaan tuan-tuan dan perempuan? Kosong kebahagiaan di dalam masyarakat. Apabila itu berlaku tuan-tuan dan perempuan, Imam Mahdi akan muncul. Imam Mahdi akan membawa nilai kebahagiaan yang hakiki, yang jelas di dalam Al-Quran, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memakmurkan muka bumi. Yang bersifat sementara, tapi bukanlah sesuatu yang sementara itu perlu disia-siakan, kerana yang sementara itu di dunia adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila itu sampai kepada persoalannya, iaitu kebahagiaan pada nilai kosong tuan-tuan dan perempuan, maka Imam Mahdi akan munculkan dirinya.
Bertanya lagi dengan Mas Bayu, Pal Mas Bayu, kalau begitu bila sampainya Imam Mahdi? Semalam lagi saya jawab. Maksudnya menilai dengan apa yang ada dalam skala masyarakat hari ini adalah nilai kebahagiaan masyarakat yang bernilai kosong, maka Imam Mahdi akan sampai dan pasti akan sampai dalam waktu terdekat. Kerana jika itu tidak berlaku, maka ia bertentang dengan hukum yang telah Allah tetapkan. Bila sesuatu itu kosong, maka datanglah satu faktor untuk menjadikan nilai satu kembali, iaitu datang berpasang-pasang. Datang sesuatu itu atas keperluan, maka Imam Mahdi diperlukan untuk membawa semula empat perkara yang telah pun menjadi nilai kosong kepada nilai satu. Apabila saya sebut satu, artinya maksimal, ada ruang, ada isinya, tidaklah hanya kulit tetapi di dalamnya kosong, ada gelas, tidak ada air. Jadi ada jasad, tidak ada roh, maka ia perlu lengkap. Perlu ada jasad, perlu ada roh. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi berdasarkan kepada 4 perkara tadi, dia akan muncul. Beliau akan muncul. Beliau akan muncul dan patut muncul dan wajib muncul di dalam saat sekarang. Bukan 10 tahun lagi, bukan 5 tahun lagi, sekarang. Dia dah patut muncul. Berdasarkan kajian saya, tuan-tuan dan puan-puan, kajian orang lain tu saya tidak mahu mempertikaikan. Kajian saya mengambil statistik, saya mengambil hitungan, saya ada kiraan dia. Nak faham, ni ada buku dia, ya? Ni buku alam teologi. Dalam ni banyak penjelasan-penjelasan teknikal, ya, dari penjelasan-penjelasan yang berkait tentang faktor-faktor kiraan-kiraan, hitungan-hitungan seperti ini. Jadi apa yang saya lakukan adalah berdasarkan kepada hitungan-hitungan matematik, hitungan-hitungan yang berkait tentang tenaga, faktor masa dan sebagainya. Maka Imam Mahdi, ya, berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, dan saya yakin dan saya pasti Imam Mahdi juga jika ada pada hari ini tidak mustahil sedang menonton YouTube channel Mas Bayu, sebagaimana ramai yang komen saya macam tu juga. Dia kata, Pak Mas Bayu, tuan, tak mustahil Imam Mahdi sedang menonton channel tuan. Macam tu dia orang cakap dengan saya. Nak ketawa ke, nak apa ke, nak rasa sedih ke, tak tahulah, tapi saya menerima komen yang sebegitulah. Jadi empat faktor ini telah penuh, dan kepada Imam Mahdi sendiri semua telah lengkap, semua telah pun sempurna untuk datang, untuk membawa realiti kembalikan semula nilai satu kepada kekosongan yang 4. Kerana itulah yang dipohon, itu yang diminta oleh semua masyarakat dunia pada hari ini. Maka saya mewakili diri saya sebenarnya, dan mewakili sesiapa-sesiapa di kalangan-kalangan sahabat-sahabat saya, keluarga saya, telah menyatakan dengan jelas bahawa Imam Mahdi perlu munculkan dirinya secepat-cepatnya. Kalau boleh hari ini juga beliau munculkan diri, kerana syarat-syarat itu telah pun dipenuhi. Tuan-tuan dan puan-puan, tak tahu dah berapa minit dah ni perjalanan masanya. Mungkin dah ambil masa panjang, ya, untuk sesi yang pertama ini. Keempat perkara yang telah saya nyatakan, apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu kajian, adalah satu proses hitungan-hitungan yang bukan saya lakukan dengan meramal-ramal atas perkara yang tertentu. Saya meletakkan semua hitungan-hitungan itu berdasarkan kepada apa yang telah saya jelaskan, saya fahami, dan saya lakukan kajian yang berterusan, tidak hanya dengan satu ujian, berpuluh kali dalam perkara yang sama, malah beratus kali dengan perkara yang sama, untuk saya mendapatkan suatu ketetapan yang khusus, yang tidak ada keraguan kepada diri saya sebagai seorang ahli sains, sebagai seorang saintis yang berpegang kepada proses-proses fakta saintifik, berfikir
menggunakan akal yang sihat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, empirical process. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk merumuskan topik kita pada hari ini, bilakah Imam Mahdi akan muncul? Jawapannya daripada saya, setelah saya merangkumkan keempat perkara tersebut, maka sepatutnya Imam Mahdi dah muncul pada tahun ini untuk melengkapkan perjalanan yang akan membawa kita kepada kemakmuran, kebahagiaan yang hakiki. Ini bukanlah suatu desakan daripada saya, bukan paksaan daripada saya. Ini adalah hasil kajian daripada saya. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita berdoa, sama-sama kita memanjangkan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, agar apa yang telah dilafazkan, apa yang saya sampaikan ini menjadi sebagai satu dasar, asas kepada kemunculan Imam Mahdi. Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa ingin bergabung dengan saya secara langsung di Telegram grup Ilmu Akhir Zaman. Dan untuk itu saya, Masa Bayu, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih terus menyokong usaha saya untuk sama-sama kita mengembalikan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi, dan mengembalikan diri kita kembali kepada Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Masa Bayu.